Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Saya akan jawab panggilan. Anda boleh telefon saya sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ini Azman. Azman, buat panggilan dari mana Azman? Daripada Tampines. Silakan Azman, ada pengalaman. Azman, di Tampines ada tasik Azman Ada. Jadi tak apa, informasi terperinci tak perlu beritahu. Dan anda tahulah tentang kewujudan tasik dimaksudkan lah. Anda pernah singgah je lalu kat sana, pernah lah? Pernah nampak. Seram lah tempat tu Memang seram lah. Dan Azman ada pengalaman, kisah tentang apa ni? Silakan. Actually pengalaman ni tentang saya pancing. Tapi bukan di tasik tu lah. Okey, di mana ni? Di Changi ke? Dia boleh Changi ke, East Coast ke? Dekat Sembawang Park lah. Oh. Okey, silakan. Tapi ni dah lama jugalah. Jadi ramai dengan pancing dengan kawan satu je. Jadi tengah pancing tu tiba-tiba kawan cakap dia nak pergi buang air kecil . So bila dia dah buang tu air kecil tu, dia lama lah tunggu dia. Mana budak ni pergi kan. Tak tahu mana pokok dia pergi cari lah. Tadi tiba-tiba saya pusing belakang, macam ada rasa macam angin gitu. Macam tiupan yang sejuk, macam beremang lah bulu roma . Sekali daripada ujung nampak ada gula-gula pocong . Dia actually daripada jauh. Okey. Dah nampak, tapi macam bila saya kejam mata kan, kejam klip nampak tu benda tu, pocong tu makin dekat dan makin dekat. Okey. Tapi tak nampak dia macam lompat lah. Kan dia selalu dia lompat lah, tapi tak nampak dia macam hilang terus dia kat pokok, makin dekat. Dan sampai satu masa tu saya dah tak tahu apa nak buat. Saya terus cabut lari lah. Cari call member saya, rupanya dia bukan cari pokok pergi kencing, dia cari toilet lah. Situ ada toilet satu kan. Itulah saya ceritakan dia pun cakap dekat bila dia jalan tu nak pergi toilet tandas tu, memang dia ada rasa lah benda yang tak kena lah. Terima kasih tu saya nak tahu tu. Apa dia? Kalau Gessi tahu dekat Tampines pun satu pokok tau. Tapi dekat dengan sekolah, saya tak ingat lah sekolah apa kan. Semua pokok ni dia dalam banyak-banyak pokok, dia seorang je pokok yang tak orang tak boleh tembangkan tak boleh tebang pokok tersebut lah. Tak boleh. Orang dah try pakai mesin pun, mesin tu rosak. Kalau tanya pendengar, mungkin dia orang tahu lah tentang pokok misteri tu lah. Di blok mana lah. Tentang pokok misteri lah yang tak boleh ditebang. Sampai ada orang Cina sembayang semua letak kat situ, saya pun tak tahu kenapa. Okey. Tanyakan lah dia orang tahu ya. Terima kasih sama-sama. Daripada Kak Sal, malam Kisi, selamat malam. Kampung Cantik memang terkenal sejak dulu. Banyak pemandu-pemandu teksi yang diganggu kakak cantik, kata ibu mertua kakak yang selalu ke rumah adiknya di kawasan sana. Wah. Yang ini pula apa ni? Tok Aman kata Kampung Cantik dekat kawasan Binjai Park boleh tembus keluar Swiss Club Road tau. Oh, ya ke? Yang ini dari Zaid Kesih, Kampung Cantik dekat dengan Swiss Club Road. Di situ dekat dengan rumah Jet Li. Besar-besar rumah di sana. Dulu kampung orang-orang Melayu. Memang sana tu keras tempatnya. Oh, ya ke? Okey. Yang ini Maya Kama. Tolong bacakan cerita yang baru berlaku 2 malam yang lalu. Yang berlaku ke atas kakak saya. Pada
malam. Lepas tu tergantung SMS anda boleh kirim lagi tak? Kalau sempat lah saya baca ni, takut tenggelam SMS anda. Selamat malam KC. Tentang masalah saka, tak semestinya ia akan diturunkan kepada anak sulung. Kalau orang yang memegang saka itu boleh pilih kepada orang yang mau diturunkan. Janji saka itu dijaga dengan baik dari Khairul. Itu dia. Itu penjelasan ataupun pendapat pandangan dari Khairul. Yang ini dari pendengar kita juga, namanya Encik Husin katanya Encik Husin, kisi saka tidak semestinya diturunkan kepada anak sulung. Saya ni yang bongsu mendapat saka, tetapi saka tu alhamdulillah makan masa yang lama kisi, lebih kurang 2 tahun saya berubat, akhirnya benda tu dapat dibuang. Dan antara gangguan yang saya miliki kerana saya tidak mengamalkan, kata Encik Husin, antara perkara yang saya terkena adalah gangguan sebab saya tidak mengamalkan saka yang diturunkan secara paksa. Antara amalan yang harus dilakukan, nenek saya ni ada saka tu diturunkan pada pak long saya. Pak long saya meninggal, saya pula yang diturunkan. Entah kenapa saya dipilih. Dan amalan-amalannya adalah mengasap beberapa keris dan juga beberapa cincin batu yang ditinggalkan oleh arwah noyang saya kepada nenek, kepada Pak Long, sekarang ini kepada saya. Dan cincin itu walaupun tidak diasap masih disimpan sebab saya takut kalau saya buang akan memudaratkan. Jadi saya jumpa dengan pakar, kata Encik Husin. Pakar itu merubatkan saya, dan kesemua harta pusaka itulah telah pun diambil dan disimpan oleh pakar tersebut. Dan tahap demi tahap dia merubat saya sebab katanya dalam badan saya ada 39 jenis jin. Kalau dikeluarkan serentak, saya boleh meninggal dunia. Jadi setiap kali dia keluarkan sedikit, 1 atau 2, memakan masa yang lama. Dan kadang-kadang pun saya bertugas tak ada masa. Gangguan-gangguan yang saya alami seperti kisah katakan awal tadilah, pening kepala, setiap kali tidur tak mencukupi. Hidup saya ni bagai terombang-ambing lah. Malah seringkali bergaduh dengan isteri. Tapi saya tahu ini semua adalah satu ujian bagi saya. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun berubat, barulah saka kesemuanya 39 jin duduk dalam badan dapat dikeluarkan. Ui, banyak tu jin dalam badan ni. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum dulu lah. Waalaikumsalam, siapa ni? Yusri. Yusri, buat panggilan dari mana Yusri? Dari Bukit Merah. Dan ada pengalaman Yusri tentang apa? Silakan. Pengalaman saya dari Kampung Cantik. Saya asli orang Kampung Cantik. Okey. Pengalaman saya ni, pasti orang yang tinggal di Kampung Cantik lama ni, Kampung Cantik baru ni, di Lorong Temecut, pasti akan mendengarkan orang-orang sana lah. Berapa tahun bila anda tinggal di kawasan Kampung Cantik ni? Daripada 1968. Wah, lama tu Dan apa kisah berkaitan dengan jalan tersebut? Silakan. Kalau tempat jalan tu sebenarnya dia nak masuk jalan kampung saya tu sejauh sekitar 2 atau 2,5 kilometer lah. Jadi saya ni sebetulnya daripada kecil ada punya pengalaman kat sana, tapi banyaklah kisah sangat disebutkan kan. Jadi saya nak ceritakan ni pasal ketika tu umur saya 5 tahun. Okey, 5 tahun saya ni orangnya tak boleh duduk diam. Jadi ada satu bas sekolah ni lah melintang, dia tak kali hantar anak-anak sekolah balik kampung ke sana kan, hantar transport. Jadi saya nampak ni bas, saya cakap NTUC nasib wasit saya lempar boleh dengan batu. Habis dah lempar dengan batu ni, orang-orang kedai sana komplain lah dengan mak saya. Dah komplain dengan mak saya, mak saya ni kunci saya ketika tu saya baru 5 tahun. Takkan saya nak ke mana kan. Jadi kunci kan ambil store. Rumah saya ni rumah panjang, rumah kampung, rumah papan biasa lah. Habis siling tu sekitar 7 kaki tinggi lah. Jadi saya menangis lah pasal tempat tu, tempat dapur ni terpisah dengan kamar bilik oleh satu rumah lagi. Pasal ada rumah panjang. Jadi saya nangis, saya tertidur. Bila saya tertidur ni, saya disadarkan macam badan saya ringan. Saya buka mata. Saya buka mata, saya nampak orang ada benda hitam ni dengan matanya merah membara tengokkan saya. Tapi badan saya dah terapung atas angin. Dah terapung atas angin ni, dia buang kat saya dekat rumah nenek saya kat sebelah ni. Nenek saya ni ketika tu tak ada kat rumah sana. Dah tu
mak saya pun waktu petang tu nak keluarkan saya lah, ingat kan. Sekali dia pergi, Yus kat mana awak ni? Sekali dia cakap, mak, saya ada kat bilik sebelah mak, tolong keluarkan saya. Sekali mak saya tahu, nenek ni tak ada, takkan boleh macam boleh kau panjat tak mak, ada orang buang. Itulah dia panggil orang kampung pecahkan pintu sebelah, pasal mak saya ni tak kuat lah, itu jam lagi mengandungkan anak saya yang nombor 3 lah kan. Jadi panggil orang kampung buka. Sekali dia tengok bolong kat atas ceiling tu kan, dulu kan ceiling pakai asbestos. Jadi dia tengok atas tu bolong. Jadi dia suruh saya ceritakan kenapa. Dia cakap, mak, dalam tu saya nampak ada badan orang yang tinggi, badannya berbulu, mata merah, dia campak daripada bilik sebelah ke bilik sebelah. Jadi mak saya cakap, betul ke? Betul. Jadi orang-orang kampung sini pun, sana pun ada yang turut serta kat sana pun bikin satu cerita lah kan, telefon korang-korang di sana lah kan. Jadi ada terpapar dalam surat khabar. Tahun tu 29 April 1972. Ada dalam Quran, dalam Berita Melaya, Straits Times, semua ada. Jadi saya ni, yelah kalau anak surung beranak bersarung ni lain sikit lah kan. Jadi itulah KC kan, kalau nak ikutkan cerita sana banyak KC. Maksudnya dia katakan di kawasan Kampung Cantik tu lah Kampung Cantik. Itu sekarang tempat tu setahu saya lah, saya ingat lagi kan, ada jalan selain daripada Lorong Tomecut, ada jalan Bukit Emolek, ada Pinjai Park, ada Greenbank Park. Jadi tempat sana penuh dengan misteri lah. Hingga ke saat ini kalau KC dapat kesempatan pergi ke sana, KC akan tahu sendirilah. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Saya, para pendengar 897 FM DJ KC akan teruskan dengan kisah anda pada tengah malam ini. Dan ini merupakan kiriman email yang akan saya sempurnakan. Ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Peristiwa yang ingin diketengahkan berikut ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar. Katanya beliau telah pun mengalami satu gangguan, ternampak sesuatu yang menakutkan. Dan perkara ini berlaku kepada beliau apabila beliau dan teman-temannya telah pun pergi mengunjungi satu tasik yang terletak di kawasan Tampines. Berikut ini kiriman dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidayah. Tolonglah KC ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan yang berlaku kepada diri saya. Waktu itu ketika perkara ini berlaku, saya dan teman-teman saya telah pun mengunjungi sebuah tasik. Tak ramai yang tahu di kawasan Tampines ini ada tasik yang terbiar. Dan saya dengan teman-teman telah pun ke sana. Sebenarnya kami, kata Hidayah, nak petik gambar di waktu malam untuk projek sekolah. Projek sekolah kami ni memerlukan kami memetik gambar di waktu malam. Kawasan-kawasan dipenuhi dengan alam semula jadi. Jadi sesuai sungguhlah saya telah pun memilih tempat ini yang saya memang tahu. Saya telah pun pergi dengan teman-teman projek saya seramai 4 orang termasuk saya, kata Hidayah. Memang nak masuk jalan dalam tu gelap. Tak ada lampu jalan yang lain. Kami menggunakan lampu suluh, menyuluh jalan masuk semak samun, ada lopa air yang bertakung dan sebagainya. Bila sampai di depan tasik dekat kawasan Tampines, memang pemandangan yang cukup indah. Kata Hidayah, teman saya mula petik gambar.
Ada yang petik gambar di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Masing-masing petiklah gambar sendiri dan kita akan bandingkan, bezakan. Kemudian antara gambar-gambar yang dipetik itu, kita juga harus berada di dalamnya, menjadi subjek dalam petikan gambar tersebut, kata Hidayah. Jadi Casey, 2 orang sahabat saya ni terus langsung ke sebelah kiri saya. Lagi seorang sahabat saya berada di tengah-tengah. Saya pula jalan backtrack menggunakan jalan yang kami masuk lagi yang tadi, ya, mencari tempat yang berbeza dari teman-teman saya untuk mendapat gambar yang lebih menarik. Bila sedang saya berjalan, kata Hidayah, saya terperasan ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri memerhatikan saya dari jauh. Saya terus, katanya di sini, ya, menggunakan bahasa Inggeris, startle ataupun tercegat di sana apabila ternampak seorang wanita sedang berdiri melihat ke arah saya. Bila saya nampak, mula rasa meremang bulu roma. Saya patah balik ke arah kawan saya. Awal tadi saya katakan ada seorang teman masih berdiri di tempat yang kami baru sampai itu, dah hilang entah ke mana. 2 lagi sahabat saya pun tidak kelihatan, kata Hidayah, entah ke mana. Saya pun pekik nama teman-teman saya. Bila saya pekik, bayangkan baru pendengar Ria 897 FM, ini yang dilakukan oleh Hidayah di salah sebuah tasik di kawasan Tampines. Kata Hidayah, saya pekik, teriak nama sahabat saya, namanya Nurliah. Lia! Korang kat mana ni? Sejurus beberapa saat setelah saya pekik nama teman saya dengar ada benda yang respon. Lia, korang kat mana? Casey, tak tahulah apa, tetapi benda itu ikut Casey. Saya pekik nama teman, dia ikut sama. Saya dah tak tahu nak buat apa. Nampak cahaya lampu dari jauh. Saya ikut cahaya lampu tersebut, memang sah. Kawan saya sedang seronok petik gambar jauh daripada kawasan yang kami masuk. Kemudian dengan tercungap-cungap, saya kata pada kawan saya, kita keluar kat sini. Teman saya tanya kenapa, terpaksa saya bohong. Takut nanti mereka lari lintang bukang. Saya kata tadi nampak 2 ekor anjing. Kemudian kami semua keluar. Tercungap-cungap nafas kami dibuatnya. Bila sampai di main road, saya baru beritahu teman saya. Tercungap-cungap, tak ada. Tadi aku suruh keluar. Korang tahu tak? Dekat dalam tadi, aku nampak ada perempuan diri. Semua terperanjat. Kami pulang ke rumah saya yang tinggal berdekatan dengan kawasan Tampines. Dan itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Dikirimkan email, datangnya dari seorang pendengar yang bernama Hidayah. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Pendengar Ria 897, berikut ini adalah kiriman SMS yang juga saya terima ni, daripada kiriman mana ni ini dia. Abang Man katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya seorang pemandu teksi dan saya bertugas pemenan malam. Kerana saya pilih malam ni sebabnya saya waktu pagi harus uruskan keluarga, anak-anak dan juga isteri saya yang sakit. Jadi bila malam hari itu isteri dah nyenyak tidur, anak-anak semua nyenyak tidur, saya akan keluar memandu teksi di waktu malam. Pengalaman saya ketika mencari rezeki pada waktu malam apabila saya lalu dekat sebuah kawasan diberi nama Kampung Cantik. Saya sebenarnya dapat panggilan daripada call center mengatakan di Jalan Kampung Cantik ni ada orang nak gunakan teksi. Jadi saya pun terimalah. Saya accept lah job tersebut. Sebab kalau panggil telefon ni dapat ekstra duit kisi. Dengan segera saya memandu dan kebetulan saya berada di Adam Road. Nak keluar daripada tempat makan tu, nak mencari rezeki. Dapat call tersebut, saya pun beat lah dan dapat pelanggan lah yang buat tempahan teksi. Jadi sampai dekat dalam Kampung Cantik ni, dalam perjalanan nak masuk dalam, ada beberapa rumah banglo yang dah usang, tidak ada orang tinggal. Rumah tu bukan dibuat
Kalau rumah dibuat pasti nampak pasir, nampak rumah-rumah tu adalah kayu-kayu lah yang digunakan oleh pihak kontraktor. Tapi kata Encik Man, rumahnya seperti rumah dah wujud tetapi tidak berpenghuni di Kampung Cantik. Jadi saya pusing dekat kawasan tu. Ternampak ada seorang perempuan. Jadi saya pun turunkan tingkap. Saya turunkan, saya tanya, excuse me, you book taxi? Jadi wanita tu angguk kepalanya. Jadi saya pun suruh dia naik lah. Dia pun masuk dalam taksi saya, dia tutup pintu. Kemudian saya pun pandu taksi saya. Pandu nak keluar dari kawasan Jalan Kampung Cantik, kata Abang Man. Bayangkan para pendengar, dalam keadaan saya memandu, saya nampak wanita tu sedang duduk di belakang taksi, sedang menggendong bayinya. Jadi saya tengok cermin, ni orang Melayu ni. Saya pun cakap Melayu lah. Ni anak awak ke yang pertama? Dia angguk kepalanya. Oh, awak nak ke mana? Saya terus, kemudian dia kata, abang keluar je kat sini. Nanti saya arahkan. Depan tu abang belok kiri Yalah, pandu punya pandu. Depan saya ni ada sistem komputer dalam taksi. Kemudian keluar satu message, passenger still waiting for you. Saya pusing belakang. Saya berhentikan taksi. Minta maaf tadi awak ke yang telefon taksi? Dia diam. Saya minta maaf, awak ke yang telefon taksi? Abang, dekat rumah kosong ni abang boleh berhentikan saya. Casey, saya buka pintu, nampak wanita tu keluar jalan, meremang belur rumah saya, Casey. Saya tak berani pandang lagi, saya terus tutup pintu tempat duduk saya tu. Kemudian saya patah balik, rupa-rupanya orang tu ada keluarga Mak Saleh ni. 3 orang. Bukan tempat tadi saya ambil, atas lagi sikit. Kemudian dia tanya saya, kau pergi mana? Lama kami tunggu. Oh, kata saya pada dia, saya tersalah ambil orang. Nasib baik tak kena marah. Itulah pengalaman daripada Abang Man berkongsi kisah ketika bertugas di waktu malam menjemput penumpang yang tak diundang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia di Jalan Kampung Cantik. Dekat mana tu Saya pun pernah dengar juga beberapa kali tentang Jalan Kampung Cantik ni, yang dikatakan berkaitan tentang rumah-rumah kosong. Kalau tak silap saya, di sana tu ada satu kondominium. Saya pernah lalu dekat dalam kawasan tersebut. Ada satu kondominium yang dikatakan tidak lagi dihuni, mungkin ada kerja-kerja peningkatan dan sebagainya. Dan kalau masuk dalam lagi, ada satu jalan raya yang panjang sepanjang-panjangnya. Sebelah kiri tak tahu apa, tapi sebelah kanan tu macam tempat PUB ke macam tu lah. Dan memang seram bila dah masuk dalam tu bila nak pusing nak buat 3-pointer tu lah yang masalah paling dalam sekali lah dekat kawasan Jalan Kampung Cantik. Dan saya juga pernah lihat ada rumah yang dimaksudkan, mungkin rumah yang sama lah, tapi tak tahulah jauh mana kebenarannya. Dan ingat, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dan saudara, teman-teman Misteri Jam 12, kalau ada kisah anda ingin saya jemput untuk hubungi saya sekarang, dan kita akan teruskan kisah dalam MJ 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Cik Ramli Cik Ramli, buat panggilan dari mana Cik Ramli? Dari Bukit Panjang. Dan Cik Ramli ada kisah pengalaman tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ada juga lah. Dengar-dengar cerita ni seronok juga kan. Jadi cuba dapat pula. Tentang apa Cik Ramli? Silakan. Ini kisah ni dah 2-3 tahun yang lalu lah. Okey. Jadi kawan saya ni dia piknik lah dekat ni pada Changi. Jadi kawasan mana pun saya tak mahu cakap lah kan. Jadi dia telefon saya lah, dekat datang lah sini. Kita duduk-duduk kan. Tapi saya memang orangnya kaki pancing. Jadi saya kebetulan malam tu saya tak bawa barang-barang pancing lah. Saya datang cuma nak duduk-duduk saja kan, teman-temankan dia dengan family semua. Kali saya cakap dengan dia, marilah kita pergi tengok-tengok orang mancing dekat sana kan, kat tepi batu tu. Okey, saya pun duduklah berbual dengan orang pancing tu. Kebetulan saya nampak ada kelibat tu.
terlibat daripada laut tu, ada kereta terus naik ke pokok. Jadi saya tak mahu kasih tahu kawan saya lah, mungkin nanti dia seram ke apa kan. Jadi kebetulan bila saya beredar dari tempat tu, saya nampak pokok tu, Casey tahu apa, dia pergi gegar tu macam nak roboh pokok tu. Satu pokok je. Pokok tu saja yang bergoyang, lain pokok tak bergoyang. Jadi saya kebetulan tu pula kawan ada sebelah, saya cakap kau tengok tu nampak pokok tu tak? Cakap kenapa tu? Dia kata, saya cakap lah bendala tu dah naik ke atas, dia cakap kan, dah naik. Anak aku kat bawah lah, dia cakap kan. Habis saya cakap kan dia tak ada, kita tak kacau dia, kau jangan bimbang, saya cakap dengan dia kita lah. Jadi dia cakap macam mana kau tahu? Saya cakap aku dah nampak daripada kilat laut tu, dia dah naik ke atas, saya cakap dengan dia. Jadi sengaja aku tak nak panggil kau, so kau tengok tempat ini ada benda yang gini lah, saya cakap dengan dia. Dia kalang kabut dah, dia cakap dengan saya, aku nak pack, aku nak suruh bini aku dengan anak aku semua balik, aku tak nak overnight. Itulah pengalaman saya lah yang 2 tahun lepas lah, insyaAllah. Terima kasih Cik Ron. Terima kasih. Kembali silakan hubungi saya 669-11897. Yang ini daripada Kak Putri Alisa. Wah, kata Kak Putri Alisa, apa khabar KC? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Mungkin KC pernah ketengahkan dan kakak juga pernah dengar KC ketengahkan, tapi ini pula kali ini terkena pada diri kakak. Nah, ini melalui kiriman SMS dari Putri Alisa. Katanya di sini, waktu tu sekitar 11 malam. Kakak pula sedang duduk di ruang tamu menonton DVD cerita seram. Suami kakak berada di dapur sedang buat air. Apa yang berlaku, sedang suami bancu air dekat dapur nak buat untuk kakak dengan suami minum, anak 2 orang dah tidur dalam bilik. Kakak dengar depan pintu di ruang tamu, Assalamualaikum. Kakak pula boleh jawab KC, Waalaikumsalam. Suami kebetulan baru keluar dapur angkat air. Suami tanya, awak jawab salam siapa? Astaghfirullah abang, ada orang beri salam tu abang tadi. Awak jawab salam siapa? Tiba-tiba meremang bulu rumah kakak KC. Bang, kita tidur bang. Tidur bang, kita tidur bang. Nak tak nak minum air tu kasi habis. Kemudian kakak dengan suami batalkan niat untuk tonton DVD seram. Masuk dalam bilik, dah tutup pintu semua. Suami dah pun mula nak tidur. Kakak tak boleh tidur KC. Terdengar masih lagi tengyang-yang suara orang beri salam di telinga kakak. Akhirnya setelah kakak penat, dapat lelapkan mata. Tetapi KC memang menyeramkan. Kakak dengar orang beri salam, kakak jawab, suami tegur, awak jawab salam siapa? Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kita kembali pada kisah Saka, kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Katanya, salam KC, tolonglah ketengahkan kisah saya yang ingin saya ketengahkan. Nama saya Melissa Alba, seorang pendengar dari seberang tambak berasal dari Johor Bahru. Kisah ini berlaku kepada datuk saya. Untuk pengetahuan KC, sama ada betul atau tidak, saya tidak pasti. Tapi ramai adik-beradik mama saya kata, keluarga kami mempunyai saka. Untuk pengetahuan KC juga, saya masih mempunyai moyang. Moyang saya masih lagi kuat. Dan ramai saudara boleh, katanya saudara mamah belah mama saya ini mempunyai saka, mengikut kiriman email dari Melissa. Pada 2 tahun lepas, nenek saya pernah mengalami sakit yang sangat kuat, atau lebih digelar sebagai sakit tenat. Sampai pergerakan nenek saya terbatas. Tak dapat bergerak, macam dikatakan dalam keadaan nazak pun ada. Dipendekkan cerita, 2 minggu selepas itu nenek sihat macam biasa. Sebelum ini, nenek tidak berupaya untuk bergerak. Kemudian nenek moyang dan adik-beradik nenek pergi ke Melaka atas urusan harta keluarga mereka. Maka secara automatik datuk saya tinggal seorang di rumah. Datuk saya hanya tinggal bersama dengan nenek ketika itu. Bila nenek balik kampung di Melaka, tinggallah datuk keseorangan. Pada suatu maghrib,
Datuk selesai mengerjakan solat di surau dan pulang ke rumah macam biasa. Datuk pun berehat dan baring di atas sofa. Dalam beberapa minit selepas itu, katanya di sini, Datuk ternampak seolah-olah Kisi ada bayang-bayang di dapur datang ke arah Datuk saya. Kemudian Datuk moyang saya dengan, katanya Datuk saya nampak moyang saya dengan rambut yang sangat panjang. Padahal masa tu Kisi, moyang saya berambut pendek, melintas depan Datuk saya. Betul-betul sebelah Datuk itulah benda tu berjalan sampai ke depan. Kemudian jelmaan itu senyum ke arah Datuk saya. Datuk yang sudah faham akan jelmaan yang kami panggil Saka itu cuma teruskan pura-pura tidur. Maka jelmaan itu pun hilang di balik pintu. Sedangkan waktu yang diceritakan pengalaman ini berlaku, moyang keluarga berada di Melaka, begitu jauh, tapi Datuk boleh terlihat moyang dalam rumah. Keesokannya saya dan Mama datang ke rumah Datuk dan beliau menceritakan pada kami. Kami hanya diam membisu. Rumah itu seakan ada penghuninya. Casey, saya ada terdengar bahawa Saka akan diturunkan mengikut turun-temurun. Mereka iaitu saudara ada berkata yang ingin turun kepada anak sulung. Ada rasa betul sebab moyang anak sulung, nenek juga anak sulung. Tapi yang tak baiknya, mama saya anak sulung. Begitu dengan saya, kata Malisa, juga anak sulung dalam keluarga. Boleh tak Casey bertanya pada pendengar, adakah benar Saka diturunkan hanya kepada anak sulung? Tolong Casey, terima kasih dan selamat tengah malam dari Melissa. Apa khabar bro Casey? Baik, ini Man Sacok, abang trailer. Oh, katanya ingin berkongsi pengalaman. Saya Man Sacok, seorang pemandu trailer yang kepala dia besar Casey. Dan pengalaman yang Man Sacok nak ceritakan ini, seperti Casey tahulah, kami pemandu trailer ni tak ada tempat letak kereta dekat dengan rumah. Selalunya kena tempat letaklah tempat heavy vehicle parking, di mana memang jauh dari kawasan rumah. Dan tempat yang saya letakkan pula kenderaan saya ini adalah berdekatan dengan heavy vehicle car park di kawasan Tampines. Sebab saya tinggal di Tampines, jadi setiap kali bila dah letakkan lori saya di sana, saya akan kayu basikal saya lah untuk pulang ke rumah yang tidak jauh daripada kawasan yang disebutkan. Kadang-kadang saya balik rumah tu sampai dekat car park dah 12 lebih tengah malam, setengah jalan sedang mendengar MJ12. Kadang-kadang kalau ceritanya terlampau seronok sangat, saya akan duduk dalam lori mendengar MJ12 sampai habis. Jadi pengalaman kata Man Sacok, perkara yang berlaku ni apabila saya letakkan trailer saya di car park ataupun di tempat letak kereta heavy vehicle. Saya ni sedang seronok lah dengan MJ12. Waktu tu sekitar 12.35, Casey sedang bercerita ada satu kisah tentang penampakan kakak cantik. Jadi saya pun tak berani, bukan tak berani tapi tak jadi nak turun ke bawah. Saya pun duduk dalam lori saya sambil kuatkan suara dengar pengalaman yang diceritakan dari kiriman email yang dibaca oleh Casey. Jadi kata Man Sacok, sedang saya duduk ni dengar, tiba-tiba saya terdengar sesuatu di belakang kenderaan. Saya pun perlahankan radio. Bunyi makin kuat Casey, macam ada orang hentak dan lompat-lompat di belakang lori saya. Saya pun tengok dari cermin kiri kanan, tak nampak apa-apa. Tak apalah, saya kuatkan balik suara, saya dengar lagi. Kemudian bunyi benda lagi Casey, seolah-olah benda tu hentak-hentak dan lompat-lompat di belakang lori saya. Saya rasa tak sedap hati sebab di kapak tu hanya saya seorang. Kenderaan lain ada tapi dah kosong. Jadi saya pun tutup radio, matikan enjin, saya turun daripada lori saya, tutup pintu, dah kunci. Baru saya nak bergerak, saya sempat lagi toleh belakang. Alangkah terperanjatnya Casey, tempat lori belakang saya ni, saya ternampak ada budak kecil sedang duduk. Entah budak tu datang dari mana, kata Man Sacok. Tapi saya betul-betul tak berani. Dengan segera laju saya kayu basikal saya keluar daripada kapak tersebut, pulang ke rumah dan tak berani toleh belakang lagi. Itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan berlaku di tempat letak kereta di kawasan Tampines, khususnya heavy vehicle parking. Itu dia. Terima kasih pada Man Sacok yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda. Boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat pagi, siapa tu? Saya ni Dino. Dino? Ya, Dino. Dari mana ni Dino buat panggilan? Saya dari Bradel. Dan Dino ada pengalaman misteri tentang apa Dino? Silakan.
Saya cerita ni tentang saya punya pengalaman di kampung di Sabah. Oh, kampung anda di Sabah. Katakan tu kak mana rumah? Dia cakaplah, antarkan saya di depan rumah tu, ada rumah di depan tu, di situ rumah saya. Cakap itu saja. Lepas tu saya antar tu, sudah sampai di rumah tu, lepas tu dia turunkan dia bagi duit. Lepas tu dia bagi duit, saya cakap saya ikhlas menolong. Lepas tu saya ambil sejarah duit lah. Saya ambil duit tu, lepas tu dari rumah tu jauh lagi dia dari rumah. Saya balik ke rumah. Lepas tu saya singgah lah di mau isi minyak lah. Mau isi minyak, lepas tu saya pergi counter. Lepas tu saya pergi masuk di counter, bayar tu isi minyak tu. Saya bayar tu isi minyak tu ada 60 lah, $60. Lepas tu yang itu kakak bagi ada $30. 30 ringgit lah, ringgit. Ini bukan dolar. Lepas tu 30 ringgit saya bagi tu duit tu. Saya tengok lagi, tu duit yang saya pegang. Lepas saya ulurkan duit tu, saya tengok di luar. Saya tengok tu itu orang pam tu kereta saya, takut ada buyuk apa kah. Lepas tu saya tengok. Lepas tu bilang tu kakak di dalam, ini bukan duit ni, ini daun. Dia cakap, ini daun ni. Daun? Sekali tengok betul-betul daun Casey. Wah, sedangkan saya nampak tu kakak bagi saya duit tau, $30. Ini daun. Saya fikir-fikir, tengok. Pasti saya nampak duit betul-betul kakak bagi tu 30. Sedangkan saya ulur tu daun. Terus saya kojut lah. Jadi wanita tu sebenarnya mungkin bukan manusia, menghulurkan anda duit daun ya. Tapi saya nampak betul-betul duit tau. Bilang untuk kakak, ini di sini tidak bayar daun tau. Dia cakap sama saya. Duit dia cakap. Saya tinggal betul-betul. Saya pun bukan saya heran dalam hati, heran dan takut lah. Bila time balik sudah tu, saya ingat itu salah pengalaman saya yang macam takut lah. So saya tolong, tapi bila dia macam dia tolong, saya cakap sama itu kakak, saya ikhlas. Sedangkan bila dia bagi duit itu hanya daun saja. Daun saja itu saja. Terima kasih. Pengalaman lah yang terima kasih Dino ya. Lupakan itu saja. Terima kasih Dino. Oke, terima kasih. Itu dia pengalaman daripada seorang pendengar yang bertugas di Singapura di kampungnya. Bantu orang, duit bertukar menjadi daun. Misteri Jam 12. Teruskan dengan kisah yang dialami oleh Fitriana yang memang cukup menyeramkan. Kata Fitriana, apabila ibu saya meninggal dunia, untuk pengetahuan Casey, ibu saya ini ada menyimpan saka. Pada setiap malam-malam tertentu, dia ada banyak Casey keris-keris yang dia simpan dalam satu peti. Dia akan mengasap keris itu dan kemudian cuci, bilas keris tersebut dengan menggunakan limau. Perkara ini juga dilakukan oleh abah saya, tapi saya lebih rapat pada ibu. Maklumlah Casey, saya, kata Fitriana, satu-satunya anak dalam keluarga. Bila ibu meninggal dunia, sayalah orang yang paling sedih, lebih daripada ayah saya. Ada seorang kenalan Pak Long saya, beliau adalah seorang ustaz. Beritahu pada Pak Long untuk sampaikan pada saya. Untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu ini, saya dinasihatkan supaya jangan tidur duduk dalam rumah. Kalau boleh saya duduklah rumah makcik, pakcik, saudara mara yang lain, kata Fitriana. Saya tanya kenapa. Pak Long saya hanya mengatakan, jangan. Kalau boleh janganlah. Jadi saya berdegil. Saya kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Dan saya tak boleh tinggalkan rumah sebab banyak kenangan saya bersama dengan ibu dalam rumah saya.
Casey, malam yang kedua setelah ibu meninggal dunia, saya sedang tidur dalam bilik ibu. Ayah malam tu bertugas. Dalam rumah tu saya seorang saja. Ibu saya ada sejarah simpan saka, ada sejarah simpan keris-keris pusaka yang tadi saya dah katakan pada Casey. Sedang saya tidur, saya dengar bunyi orang ketuk tingkap. Entah macam mana saya boleh terbangun. Saya dengar suara Casey. Viviana, Mak datang. Apabila saya lihat luar jendela, kata Fitriana, saya rasa macam ibu saya berada di luar tingkap. Takut, rindu, seram, sedih, semua bercampur aduk. Nak buka tak nak, nak buka tak nak. Saya tak berani nak buka pintu. Saya tak berani nak buka tingkap, kata Fitriana. Saya keluar dari bilik, pergi ke ruang tamu. Saya telefon Pak Long. Malam tu juga Pak Long datang jemput saya, Casey. Tidur di rumahnya. Barulah di rumah Pak Long ceritakan pada saya, ibu meninggal, meninggalkan saka. Yang datang tu bukan ibu, malah saka arwah ibu yang nak diturunkan pada saya, yang belum lagi kesampaian. Bila saya dengar, saya terperanjat, Casey. Saya memang terkejut. Ayah saya memang tidak indahkan dan kisah tentang hal ini. Dia seolah-olah dah tak sayang dan tak ingatkan saya sebagai anaknya. Tapi Pak Long saya memang ambil berat. Sampai ke saat ini, Casey, saya masih duduk rumah Pak Long sebab masih belum dapat menghalau menyekat saka diturunkan pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Para pendengar Ria 897 FM, pada tengah malam ini saya, Casey, akan ketengahkan mungkin satu topik yang setelah pun saya tanyakan awal tadi di Facebook tentang saka. Teman-teman Misteri Jam 12, saya akan mulakan dengan apakah sebenarnya saka. Dan ada kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar berkongsi tentang saka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah ataupun sebenarnya apa itu saka. Mengikut daripada beberapa laman web yang saya baca, beberapa orang yang telah pun saya berujuk tentang hal saka, rata-rata secara kesimpulan, saka itu merupakan satu ilmu turun-temurun, datangnya dari nenek moyang. Mungkin dari nenek moyang kita diturunkan kepada nenek kita, diturunkan kepada ibu, kemudian diturunkan kepada kita. Cara diturunkan saka ini berbagi kepada beberapa cara. Satu, cara yang disedari. Anda selaku empunya badan sedar yang anda bakal menerima saka. Mungkin dalam satu upacara tertentu. Mungkin upacara-upacara penyerahan saka ini dilakukan dalam rumah, di luar rumah. Yang selanjutnya, cara yang tidak disedari. Cara ini adalah dengan sentuhan. Mungkin kadangkala dengan sentuhan ataupun secara otomatik saka itu akan diturunkan kepada anda. Itulah antara perkara yang saya bertanya pada mereka dan terbaca di beberapa laman, di beberapa blog di internet. Saka boleh diturunkan secara paksa ataupun secara yang diizinkan. Bila saka duduk dalam badan seseorang itu, dikatakan orang itu akan mempunyai satu kelebihan. Kelebihan itu mampu boleh membantu empunya badan, ataupun kelebihan itu akan membinasakan orang yang mempunyai saka tersebut. Seperti contoh, dikatakan di sini dalam laman blog yang ada di hadapan saya ini, saka itu boleh membantu kalau orang tu sedar dia ada saka dan dia tahu bagaimana nak menggunakan sakanya. Saka boleh digunakan untuk menumpaskan musuh, melakukan kerja-kerja yang tak boleh dipandang dengan mata kasar. Seperti contoh, kalau seseorang tuan ada memelihara binatang ataupun haiwan dan sebagainya seperti anjing. Anjing itu disuruh jaga rumah. Bila ada perompak,
bila ada mereka yang tak dibenarkan masuk, malah anjing akan bertindak menyerang si perompak tersebut. Begitu dengan Saka. Tujuannya menjaga tuan. Tujuannya juga adalah untuk membinasakan musuh-musuh yang ditunjuk oleh tuannya. Sama seperti anjing yang saya katakan awal tadi. Anjing harus diberi makan. Dan pernah anda dengar kisah-kisah di berita, di internet, di YouTube, di mana anjing makan tuan tak boleh dikawal. Begitu juga dengan Saka. Bezanya, anjing adalah sejenis binatang yang boleh kita lihat dengan mata kasar, tetapi bukan Saka. Saka ini kalau diberi makan secukupnya, dilayan dengan baik, dijaga dengan sempurna, dapat melaksanakan pelbagai perkara. Sebelum mempunyai Saka, si tuan punya diri harus percaya yang jin itu wujud. Harus percaya yang jin boleh ada di mana-mana tempat dalam sekelip mata, dan jin boleh ada di banyak tempat dalam masa yang sama. Ada juga upacara-upacara yang dikatakan membaca mentera memuji si Saka tersebut. Kalau tuan lupa nak beri makan, kalau Saka tidak diberi makan, maka Saka akan menyerang tuan dan tuan akan hidup dalam keadaan histeria. Itu kepada tuan yang tahu dia ada Saka. Bagaimana pula pada mereka yang tak tahu dia ada Saka? Inilah dia tanda-tanda dikatakan daripada beberapa orang saya temui, daripada beberapa laman web. Ingat, setiap yang saya ketengahkan ini hanya satu hiburan. Boleh periksa dengan mereka yang lebih arif dalam bidang ini. Di waktu tidur, kalau anda mempunyai Saka, setiap malam kalau anda tidur resah gelisah, anda akan sentiasa berjaga malam, terbangun malam dalam keadaan ketakutan. Anda akan mimpi, setiap kali mimpi benda mengganggu anda. Mimpi-mimpi yang menakutkan dalam tidur anda. Mimpi tentang binatang-binatang yang ganjil. Kalau dalam tidur kadang-kala dikatakan akan rasa sesak nafas. Anda akan ketawa, menangis, perkara-perkara pelik yang akan anda lakukan. Mimpi melihat hantu, mimpi melihat manusia dalam keadaan-keadaan pelik. Mengeluh ketika anda tidur, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi berada di kawasan kubur atau tempat-tempat sampah yang menakutkan. Bila anda berjaga, apakah tanda-tandanya? Antaranya pening kepala yang berterusan. Ada saja pada waktu-waktu tertentu, mungkin dikatakan di sini dari maghrib sampai ke subuh, malam aja pening. Setiap malam pening, dah jumpa doktor, bagai obat anda makan, katanya di sini keadaan pening migrain anda tidak hilang. Anda selalu letih, malas untuk melakukan ibadah, malas untuk berhadapan dengan kewajipan anda. Anda pula fikiran kusut, tidak boleh berfikir, sentiasa marah dengan ahli keluarga, mungkin dengan isteri, dengan anak-anak, dan kesurupan, kemurungan. Itulah antara dikatakan badan anda mempunyai Saka dan tidak anda ketahui. Sejauh mana kebenarannya, saudara? Para pendengar Ria 897 FM. Soalan yang mudah, bagaimana Saka boleh dihindari? Ada pendengar yang bertanya. Ada juga cara-cara, teknik-teknik perubatan yang dipanggil ruqyah, boleh dikenakan kepada si pemilik Saka. Tapi teknik ini boleh tanya mereka yang lebih arif. Kalau ingin dibincangkan untuk rancangan 2 jam ini memang tidak mencukupi. Sedikit sebanyak anda tahu sebenarnya apa itu Saka. Di sini ada contoh dari majalah yang saya miliki. Kalau seseorang itu mempunyai Saka, para pendengar Ria 897, dan Saka itu tidak diketahui si punya badan yang dia ada Saka, kadangkala benda itu akan ikut ke mana saja dia pergi. Kadangkala dia rasakan dia ni diawasi oleh sesuatu. Hati-hatilah, mungkin itu Saka. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan.
Daripada Raidin kata, apa khabar KC? Khabar baik. Nama saya Raidin. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya. Sebelum hospital Changi itu ditutup, saya pernah ke sana dengan siapa ni? Oh, dengan kawan-kawan saya. Kami seramai 5 orang sebenarnya ke sana, berbekalkan kamera, ya, lampu solo, dan ada juga peralatan rakaman yang lain. Niat kami ini nak merakamkan sesuatu dan cubalah nak tengok, nak edit. Dan apa yang berlaku ni, sebenarnya dalam video yang kami nak rakamkan di kawasan hospital Changi yang lama tu, saya dengan teman-teman dah buat perancangan dah. Kami nak pergi ke sana selepas 12:30 malam. Kebetulan pada hari ini maksudkan tu memang ada chalet berdekatan dengan hospital lama. Chalet ini adalah chalet milik syarikat teman saya lah. Jadi kami pun malam tu dah bersiap sedia seramai 5 orang. Telah pun pergi ke sana berbekalkan seperti yang dikatakan tadilah, ada kamera video, ada juga lampu suluh dan alat rakaman yang lain. Jadi kata sahabat kita ni, bila sampai di bawah tu, belum naik lagi sampai dekat kawasan bawah hospital tu, salah seorang teman saya bersuara. Dia kata, Dok, malam ni jangan buat lah, aku rasa tak sedap hati lah. 2 orang sahabat saya toleh, kau ni meripik lah, mana ada apa-apa, kita sini nak buat video bukan nak cari hantu. Jadi saya pun berbelah bagi, nak ikut yang teman saya yang nak rakam, ataupun nak ikut teman saya satu lagi ni, kata beliau ni, yang tak setuju dan katanya tak sedap hati. Jadi akhirnya kami berlima tak apalah, naik ke atas dan mulakan rakaman. Ini berlaku betul-betul dekat foyer, macam tempat orang letakkan kenderaan di sana tu lah. Kalau di sekolah tu dipanggil foyer. Jadi bila berada dekat situ, salah seorang teman mula pasang video tu dan dia mula rekod, satu lagi mula suluh lampu suluh yang agak terang. Suluh punya suluh, memang tempat tu gelap. Sekali lalu kita terperanjat teman saya sampai video cam terjatuh dan terkeluar bateri daripada video cam tersebut. Jadi saya tanya, kenapa dengan kau? Dok, pergi sekarang. Kami semua menjadi takut. Teman yang kata ni ternampak sesuatu ni bukan yang tadi saya katakan, bukan yang tak sedap hati, teman yang nak naik atas buat rakaman. Jadi saya tanya kenapa, dia angkat kameranya sampai bateri tercabut, angkat bateri, kami semua jalan selaju-lajunya turun tangga KC, keluar dari kawasan tu. Jadi saya tanya kenapa, teman saya kata tadi bila dia sedang suluh lampu sambil petik gambar ataupun video, dekat tingkat 2 dia nampak ada orang sedang berdiri. Dia terperanjat sampai terlepas video cam tu daripada tangannya. Jadi teman saya satu lagi ni, kau biar betul. Jadi kami pun pulang kembali ke chalet dan batalkan niat. Dan yang paling kelakarnya, teman saya ni dah rakamkan. Yang hairan bila lihat balik rakaman tersebut, nampak kamera jatuh, tak lihat pun apa-apa yang teman saya nampak. Yang hairan, saya tanya dia, kau nampak tak dalam video? Tak, dia kata dia tak tengok dekat video monitor, tapi dia sedang melihat di luar video monitor dan ternampak ada sesuatu berdiri sampai membuatkan dia rasa terkejut. Macam-macam kisah. Yang lain boleh cuba 669-11-897. Silakan dengan Ria 897. Saya akan terus kongsi pengalaman anda. Yang lain boleh cuba tembus si bilik siaran di 669-11-897. Seterusnya akan saya bacakan kiriman daripada Nurliza Wati, berkongsi peristiwa melalui kiriman email yang saya terima. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Nurliza Wati. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Saya di tempat tugas. Saya bertugas, katanya di sini bertugas ada 2 shift. Shift pagi ataupun shift malam. Dan kalau shift malam ni mulanya lama ni 11 malam sampai keesokan hari 11 pagi. Kalau shift pagi 11 pagi sampai malamnya 11 malam di salah sebuah factory di Singapura. Pengalaman yang menakutkan ini berlaku apabila saya sedang berada di salah sebuah tandas di tempat saya bertugas. Memang lazimnya kalau kami nak pergi tandas, seringkali akan ajak teman-teman lah. Kami tidak akan pergi tandas seorang diri, kata Nolizawati. Selalu nak pergi tandas mesti ajak kawan. Tak kiralah sesiapa saja nak ke tandas akan diajak, dan tidaklah menjadi satu kebiasaan pergi tandas seorang diri, kata Nurlizawati. Jadi pada hari yang disebutkan,
entah macam mana saya ni sebenarnya nak pergi ke locker room ambil barang. Jadi saya pun pergi ke locker room saya untuk ambil sesuatu, kemudian terus tergerak hati nak pergi tandas. Jadi saya tidak panggil teman saya pun keluar daripada servis line ni. Saya pergi ke tandas seorang diri. Jalan di koridor factory tempat saya bertugas, koridornya sepanjang-panjang tidak. Kemudian hujung tu barulah jumpa tandas. Jadi Noliza pun dah sampai depan tandas. Saya pun masuk, saya lepaskan hajat saya. Jadi sedang saya lepaskan hajat di salah satu kubikel tandas tu, saya dengar ada orang buka pintu dan masuk. Ada kawan lah ni, tak kesorangan. Saya pun teruskan dan habis saya keluar dari tandas. Saya bersihkan tangan saya. Kemudian pintu tandas standard, kata Nurlizawati. Memang kalau tidak digunakan pun akan tertutup. Tapi yang membezakan tu adalah tempat kunci. Kalau hijau, maksudnya tandas tu tidak ada digunakan. Kalau merah, dikunci, dalamnya ada orang. Saya tengok satu persatu, semua pintu hijau. Takkanlah orang ni lupa. Entah macam mana, kata Noliza, saya punya gatal, saya pun jenguk dekat bawah nak tengok siapa masuk dalam. Bila saya bungkukkan badan saya, tengok kat bawah, benda tu sedang bungkuk tengok saya yang sedang nak tengok dia. Sampaikan kisi, saya jatuh terduduk, habis basah seluar jeans saya. Saya pun lari keluar, lintang pukang keluarkan tandas. Sampai dekat servis lain, saya tercungap-cungap. Teman saya tanya, kenapa? Saya kata tadi pergi tandas dan saya ceritakan apa yang berlaku, kena marah kisi. Kan sudah jadi satu kebiasaan, kalau nak pergi tandas, jangan pergi seorang diri. Rupa-rupanya kisi, benda tu dirahsiakan oleh supervisor kami, seorang orang Melayu kita lah, namanya Encik Eddie. Encik Eddie ni dah bertugas tempat tu dah bertahun kisi, dan dalam tandas tu ada sesuatu yang berlaku dan juga penampakan yang menakutkan. Sebab itulah Cik Eddie mengingatkan kami semua, kalau nak ke tandas, dia tidak benarkan pergi seorang diri. Tapi itulah nasib saya kisi, nak terserempak dengan benda tu dalam tandas memang menakutkan. Sempat saya tunduk nak tengok benda tu, dia sempat juga tunduk tengok saya balik. Yang ini tentang pendengar kita katanya, daripada Zuliman. Assalamualaikum kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan berlaku, dan perkara ini memang benar-benar berlaku di rumah maklong saya di seberang tambak. Wah, kata Zuliman ni, kisah yang menyeramkan ini, sebenarnya saya ni dah buat rancangan nak balik awal. Saya nak bangun pukul 4, nak keluar rumah pukul 4 pagi. Ya, sebab kalau saya keluar lambat sedikit, nanti habis sesak di checkpoint lah, kata Zuliman. Jadi sebenarnya saya nak pulang awal tu memang saya tidak bertugas. Saya bercuti selama 3 hari. Jadi hari yang kedua saya bercuti tu, setelah 1 hari saya bermalam di rumah maklong saya nak jumpa dengan sahabat saya yang ajak saya nak pergi riding lah. Jadi saya ni sebenarnya nak balik ke rumah, nak tukar pakaian, sebab saya lupa ada pakaian-pakaian tertentu untuk riding ni, saya lupa nak ambil. Jadi saya nak pulang ke rumah awal, pukul 4 pagi nak keluar. Jadi Zuliman kata beliau telah pun membatalkan niat untuk pulang ke rumah seawal itu. Kenapa agaknya? Inilah nak ceritakan ni. Setelah saya siap, saya dah mandi, dah salin pakaian, dah angkat helmet dengan kunci, nak keluar daripada rumah maklong saya, terperanjat apabila saya ternampak ada wanita duduk di atas motosikal saya. Cara dia duduk ni bukanlah macam nak menunggang. Cara dia duduk ni, dia duduk ke tepi, kedua-dua kakinya di bahagian tepi motor, dan dia membelakangi saya nampak. Yang saya hairan, motor saya ni, saya bukan letak center stand, saya letak side stand, kata Zuliman. Bila letak side stand, kalau duduk macam tu, motor akan jatuh. Susah nak balance ataupun susah nak seimbang lah, seimbangkan motor tu. Jadi kata Zuliman, bila saya berdiri lama, maklong saya keluar dari bilik. Dia pusing, Man, kau nak balik? Saya nak balik. Kemudian saya panggil, maklong sini. Tu apa maklong? Astaghfirullahalazim, tutup pintu. Baru maklong buka story. Katanya di kampungnya ada seorang makcik ni pelihara kakak cantik. Senang cakap kisi Pontianak. Benda tu akan kelihatan, kadang-kala satu tu benda boleh kelihatan di banyak tempat dalam satu masa yang sama. Saya tak percaya. Takkanlah, mana dalam dunia moden dan tu, jangan.
Jadi saya buka pintu balik, wanita tu dah hilang. Hilang begitu saja. Baru saya kata pada Mak Long, tak Mak Long, saya balik dulu lah, saya dah lambat ni. Saya keluar rumah tu sekitar 4 suku pagi. Saya hidupkan motor saya, dah pakai helmet, saya pun berangkat berlalu pergi. Sedang saya tunggang motosikal Casey, wanita yang sama, Casey nak tahu berada di mana? Wanita yang sama saya nampak di atas pohon di hadapan salah sebuah rumah yang kosong. Bila nampak saya terperanjat, saya tekan brek, patah balik Casey. Sebab kalau nak keluar daripada kawasan rumah kampung maklum saya kena gunakan satu jalan raya yang gelap gelita, tidak ada lampu jalan. Oleh kerana saya tak berani, patah balik, ketuk pintu, maklum buka. Sekejap nak dah balik, bahasakan saya. Itu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Bersama saya kita ada Fiza. Selamat pagi Fiza. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana Fiza? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Kawasan mana tu Johor Bahru? Dari Desa Mutiara. Dan Fiza, pengalaman Fiza tentang apa? Silakan. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak bagi tahu, saya minat sangat rancangan Misi 12 ni. Start saya daripada belum kahwin sampailah saya dah kahwin. Sekarang dah tak nak seorang. Terima kasih, tahniah beranda. Terima kasih lah. Terharu saya dengar tu. Jadi apa ni, anda kata ada pengalaman misteri yang berlaku di mana? Dalam rumah ke luar rumah, macam mana tu? Di luar rumah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Dalam 2005 macam tu. Saya sedang berbual dengan abang saudara saya lah. Kita orang memang suka duduk malam kat hall, berbual ramai-ramai. So masa kita orang tengah berbual, saya duduk depan pintu. Pintu kampung biasalah, dia macam pintu lipat-lipat, ada cermin tu kan. Sedang saya berbual, abang saudara saya dengan adik saya pindah tempat lah berbual. Memang kita orang tengah berbual pasal cerita hantu. Pas masa berbual tu, abang saudara saya macam terdiam sekejap. Dan dia cakap, pindah tempat lah kat sana sikit, kat depan sikit, jangan duduk depan pintu lah, dia kata. Lepas tu saya cakap, tak nak lah, kat sini best lah, cakap macam tu kan. Sekarang sikit. Lepas tu bila dia cakap, tak apa lah, kau duduk kat sini, aku berbual tempat lain lah, aku duduk tempat lain, dia cakap. Dan saya duduk seorang, saya macam terperasan dekat pintu cermin tu ada orang intai. Intai, rambut dia beruban. Dia macam sengit lah kepala dia. Saya terdiam, terus saya pindah tempat lah. Duduk dekat abang saudara saya lah. Dia tanya, kenapa kau pindah? Saya cakap lah dengan dia, saya nampak sekian-sekian lah. Macam tu lah tadi aku nampak, sebab tu kau pindah tempat. Lepas tu orang semua dah diam. Adik saya cakap dia nak pergi toilet yang dalam bilik dekat rumah tu. Biasalah kampung kan. Belakang tu memang banyak pokok kelapa. Dan adik saya duduk belakang. Dia tahu pula kat bilik belakang tu tingkap dia macam besar lah, satu pecah kat atas kan. Lepas tu dia tengah serupuk tu, dia nampak macam dekat atas cermin tu ada perempuan rambut panjang macam sama yang saya nampak di Baruban. Letak dagu dia dekat atas tingkap, tengah tengok adik saya. Dia terus campak rukuk dia terus duduk depan, dia gigil badan dia. Itulah, memang kat situ memang banyak pengalaman. Dia kampung bakar batu. Jadi anda nampak, kata yang nampak wanita tua beruban berdiri tu hilang macam tu aja lah? Bukan hilang macam tu. Bila saya dah pindah, saya duduk macam dengar balik kan, memang masih ada lagi. Dia terang. Cuma memang nampak dia punya rambut memang berubah lah, macam dia macam tengah mengintai, seram. Wah, itu seram. Terima kasih Fiza. Ya, sama-sama. Baik, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ini ada kiriman email dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan ini datangnya daripada mana ni Ini pendengar dari seberang tambak lah, dari negeri Johor ni. Namanya Rahayu. Rahayu bertanya soalan berikut ini. Kata Rahayu, Casey, saya pernah mendengar satu pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang kampung saya. Tempoh hari, Casey ada ceritakan perkara yang serupa, tapi Casey tak sebut kawasan mana. Boleh saya tahu tak? Sebab ibu saya pernah menceritakan tentang perkara yang serupa. Perkaranya apa? Tentang di kampung saya ada seorang bidan, ataupun lebih tepat lagi, ada seorang tukang ubat bomoh yang menyamar sebagai seorang bidan. Kalau sesiapa yang hamil nak melahirkan menggunakan khidmat beliau,
Bidan itu, bomo itu akan ambil kesempatan. Antaranya, uri itu akan dibawa pulang, katanya nak ditanam, akan diberi makan kepada makhluk-makhluk yang dipelihara. Dan lainnya juga, pada malam-malam tertentu benda ini akan dilepaskan, akan berleluasa di perkarangan kampung kami. Saya ingin bertanya pada Kisi, boleh tak Kisi beritahu kampung mana yang Kisi ceritakan? Terima kasih. Wassalam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.